tingkatan 3. Tajuk sumber semula jadi utama dan kerjasama ekonomi di dunia. Okey, dalam tajuk ini kita akan belajar mengenai sumber tenaga. Okey. Jadi sumber tenaga kita bahagi dua dalam tajuk ini. Kalau awak lihat di sini, yang pertama ialah sumber tenaga bahan bakar dan yang kedua sumber tenaga alternatif. Okey, sumber tenaga bahan bakar ni ada 3 semua, iaitu petroleum, gas asli dan arang batu. Okey, kalau awak rujuk peta dalam buku teks muka surat 150, jadi negara-negara yang penting ada ditulis di situ, dimasukkan di situ. Contohnya untuk petroleum, ditanda taburan dia ialah di Arab Saudi. Okey, di Arab Saudi ni gambar petroleum, pelombongan petroleum. Gas asli ini di Amerika Syarikat. Ini gambar loji pemprosesan gas asli. Dan yang ketiga arang batu. Arang batu ni di Rusia. Okey, yang kedua ialah sumber tenaga alternatif. Sumber tenaga alternatif ni kita akan tengok ialah sumber tenaga geoterma. Sumber tenaga geoterma di Iceland. Geoterma ni dia guna wap panas dari dalam bumi, yang mana ada pengaliran lava, magma di dalam bumi. Yang kedua tenaga angin. Tenaga angin ini di negara Belanda. Yang ketiga tenaga ombak di Perancis. Yang keempat tenaga suria di Jepun. Yang kelima tenaga air, menggunakan tenaga air di China. Dan yang keenam tenaga biomas, contoh yang diberi di India. Okey, seterusnya kita tengok pula krisis. Krisis sumber semula jadi di dunia. Okey, eksploitasi dan penerokan sumber yang berterusan dan tidak terancang akan menyebabkan kuantiti jumlah sumber semula jadi di dunia ini akan semakin berkurang. Jadi keadaan ini akan mewujudkan pelbagai krisis sumber semula jadi, tidak kiralah dalam aspek ekonomi atau politik atau masyarakat atau alam sekitar. Okey, di sini saya telah listkan 4 seperti yang saya sebutkan tadi. Okey, yang pertama ekonomi. Ekonomi ini pendapatan negara pengeksport dan pengimport tidak menentulah, akan jadi tidak menentu akibat kekurangan sumber tadi. Harganya pun akan naik. Harga komoditi juga akan naik. Okey, kos sara hidup dengan sendirinya akan naik, mata wang akan jadi turun, pendapatan negara merosot. Itu krisis. Yang kedua dari segi politik pula, ni perebutan kawasan yang mempunyai sumber semula jadi antara beberapa buah negara sehingga membawa kepada konflik wilayah, menyebabkan berlaku peperangan, boleh menyebabkan berlaku peperangan. Okey. Yang ketiga, konflik di dalam masyarakat, contohnya peningkatan kadar kemiskinan, peningkatan kadar kebuluran, wujud pelbagai masalah sosial dalam masyarakat. Dan yang keempat, konflik alam sekitar, kemusnahan flora dan fauna, sumber semula jadi semakin berkurangan, berlaku ketidakseimbangan ekosistem. Okey. Dengan itu, kebanyakan negara-negara di dunia ini akan berpakat menjalinkan kerjasama atas dasar ingin membantu sesama negara dalam bidang ekonomi. Seperti yang awak lihat di skrin ini, contohnya negara ASEAN. Apa dia negara ASEAN? Negara ASEAN ini ialah pertubuhan negara-negara di Asia Tenggara, diwujudkan pada tahun 1967 lagi. Okey, yang kedua ialah IMSGT. Ini kerjasama segitiga. Pertumbuhan IMSGT ini melibatkan negara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Tahun 1992. Ini menggalakkan kerjasama dalam bidang ekonomi. Okey. Kita tengok pula ni IMTGT. Ini pakatan antara Indonesia, Malaysia dan Thailand. Fokus utama ialah kita bekerjasama dalam bidang pertanian, industri asas tani, pelancongan, produk halal, perkhidmatan. Okey. Ni yang keempat ni ialah EU. EU ini
negara-negara di Eropah, Kesatuan Eropah. Negara kita tidak masuklah sebab kita berada di Asia. Ini untuk negara-negara yang berada di Eropah. Kesatuan Eropah ni ditubuhkan sudah lama tahun 1958, dianggotai oleh 28 buah negara. Ini negara-negara APEC ialah Pertubuhan Ekonomi Negara-negara Asia Pasifik. Negara-negara di Asia Pasifik di mana kita tidak menyertainya. Negara serantau sini ditubuhkan pada tahun 1989 dan yang ini ialah World Trade Organization WTO, Kerjasama Ekonomi Sedunia, mengendalikan perdagangan global semualah. Okey. Jadi apakah kepentingan dia? Kepentingan ekonomi, kerjasama ekonomi antarabangsa. Yang pertamanya ialah peningkatan buruh asing. Peningkatan buruh asing kepentingan dia yang pertama ialah buruh asing. Maka kerjasama kita dalam buruh asing, pertukaran tenaga buruh, pertukaran buruh mahir, buruh separuh mahir. Yang kedua, pemindahan teknologi, masuk teknologi baru, tidak kira buruh mahir pun kira teknologi baru juga. Yang ketiga, hubungan perdagangan. Yang keempat, pasaran, membolehkan negara-negara bekerjasama untuk meluaskan pasaran. Yang kelima, pelaburan. Pelaburan akan menggalakkan pelaburan dalam negara untuk dijadikan modal bagi memulakan sesuatu ekonomi baru. Dan yang terakhir ialah bahan mentah. Bahan mentah ini membolehkan sesebuah negara memperolehi bekalan bahan mentah dari rakan dagang untuk kegunaan domestik ataupun untuk import. Sekian sahaja untuk tajuk ini.